A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sehat sejahtera dan terus menyaksikan program kita pada hari ini, kerana kita akan menyajikan kepada anda persoalan-persoalan yang akan diselesaikan ataupun akan diberi penjelasan oleh panel yang kita bawakan kepada anda pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat dah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, topik kita pada hari ini cukup dekat dan cukup menarik pada kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan fik bully. Ustaz pernah bully orang Ustaz? Pernah. Pernah juga. Tapi tobat dah. Dah tobat. Okey, kepada para penonton yang mungkin pernah bully orang atau pernah dibuli, boleh call kita di talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kerana hari ini kita nak selesaikan bab bully ni Ustaz. Betul. Tak kiralah bully di sekolah ke, bully di rumah suami, bully isteri. Tapi sebalik, ada wife ada juga. Ada isteri bully suami. Isteri bully suami ada? Ada. Jenayah ni merangkumi semua. Hatta bully binatang ada. Ada yang bully di jalan raya juga Ustaz? Ada, semua yang ada. Baik, hari ini kita akan kupas berkaitan dengan fik bully. Dalam Islam pun ada cerita pasal bully. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz, sebenarnya apa pengertian bully ni Ustaz? Ya, kalau kita tengok pada kamus, bully ini adalah satu tindakan agresif. Lupa nak bagi assalamualaikum kepada penonton kita sebab tajuk ni besar pada penonton ada Ustaz yang saya kasih sekalian. Jadi tajuk ni sebenarnya dipilih kerana bukan kita sonok-sonok sembang dah, tapi dia adalah satu fenomena yang berlaku sejak daripada mungkin 50-60 tahun dahulu. Dan kita masih ingat gejala ini dulu tak diambil serius. Kadang-kadang dia selesai, ibu bapa selesai di situ. Tapi kadang-kadang sekarang ini dah membawa kepada pembunuhan. Jadi bully ni kalau kita tengok kepada definisinya adalah tindakan agresif. Sama ada dalam bentuk suara, mulut, verbal, tindakan dan juga apa-apa yang berkembang seperti bully cyber dan seumpama dengannya. Yang menyebabkan mangsa bully itu mengalami tekanan, mengalami ketakutan dan mengalami satu peristiwa yang mengerikan dia, dan akhirnya yang paling teruk membawa kepada kematian. Sebab itu bully dalam Islam ini sangat dianggap sebagai dosa besar. Kalau kita tengok Firaun tu raja bully lah. Abu Jahal, Firaun, Abu Lahab, sebab tu raja bully. Tapi bully ni berperingkat lah. Sebab itu bully ini tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk melawak. Okay. Saya melawak je. Melawak patah gigi. Melawak orang tu kena masuk hospital. Itu bukan walaupun melawak tapi dia ada dawabit. Melawak tak boleh sampai membawa kepada kebatilan. Sebab itu bully ini dia termasuk di dalam perkara kita merendahkan saudara kita. Dalam Islam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah orang tu buat jahat bila dia merendahkan seorang muslim. Kerana bully ini adalah satu pandangan kita merendahkan orang lain, dan lambang kepada ketakaburan. Dan takabur itu sifat Allah. Kita tak boleh nak pandang rendah pun tak boleh. Macam mana kita nak bully orang? Sebab itu Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu taala anhu, kalau kita katakan dia bukan anbiya, dia nak didik anak dia tu, di antara pendidikan anaknya adalah jangan berlaku sombong. Wala tusa'ir khaddaka. Kemudian kalau kamu tengok bukit itu tinggi, jangan sombong macam bukit. Jadi pendidikan kesombongan ini dibuang daripada manusia adalah satu faridah, kefarduan. Dia bukan satu pendidikan sunat. Dia lebih penting daripada matematik, dia lebih penting daripada sains, dia penting daripada ilmu yang lain. Kerana kesombongan inilah yang menjadikan seorang tu bully. Dia tidak akan datang bully ni kita tawaduk. Ya, dia tidak akan datang bully ni kita seorang yang sangat penyayang. Sebab itu Dai, kita bila kita belajar ilmu hadis al-aulawiyah, hadis yang pertama yang akan diriwayatkan oleh guru-guru kita, yang disebut sebagai al-musalsal bil aulawiyah. Hadis yang pertama iaitu ar-rahimuna yarhamuhumullah.
Orang yang penyayang disayangi oleh Allah. Man lam yarham la yarham. Siapa yang tidak sayang tak disayangi. Untuk mengasaskan fikrah kasih sayang. Supaya saya tak akan bully orang, hatta kepada bully binatang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki tu dia bully unta. Bully unta? Bully unta. Bukan bully orang? Bukan bully orang. Okey. Jadi dia meletakkan bebanan-bebanan barang di atas badan unta. Di takdiran Allah, ini adalah dipanggil sebagai satu mukjizat ataupun khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta tu mai mengadu kepada Rasulullah bercakap. Masya-Allah. Menceritakan tentang perihal tuan dia bully dia. Rasulullah panggil. Tuan dia pasal apa bully binatang? Rasul tegur. Bully binatang pun tak boleh. Bagaimana kalau kita bully manusia? Apatah lagi seorang perempuan masuk neraka kerana bully seekor kucing, dipenjarakan. Bully lah tu. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirlatin. Seorang wanita masuk neraka kerana membuli, memenjarakan seekor kucing. Ingat, So, dia ini ingat di antara- unta tu 3 tan kot Ustaz. Lori 3 tan katnya. Sebab itu kita kena tahu tahap kemampuan. Termasuk membuli orang gaji, membuli semua orang yang di bawah kita. Baik. Bully ni maksud dia orang yang di atas ke bawah. Dia tak ada orang bawah ke atas. Kuat, dia bully lemah. Ya, betul. Kaya bully miskin. Betul. Itu Lepas di tu antara besar satu dengan kecil, kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik Ustaz. Kita ada sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan bersama dengan Nori Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Zain serta kru program Tanya Ustaz. Tajuk menarik soalan saya. Apakah beza bully dengan ragging? Sama lah tu. Itu dalam bahasa Melayu kita panggil sinonim. Ragging tu adalah bully, bully tu adalah ragging. Jadi ini di antara budaya di sekolah. Saya masih ingat di sekolah-sekolah kita lah. Abang-abang ni saya dah nasihatkan abang-abang. Ini geng-geng silat gayung ni. Ya, geng sekolah. Duk belajar silat, duk belajar kuntau, duk belajar apa dia taekwondo. Jangan guna untuk bully adik-adik. Ini dua asrama, 2-3 pagi bangun suruh jadi Superman. 2-3 pagi suruh gosok apa dia baju, suruh cuci baju. Itu adalah penderaan. Itu adalah benda yang bercanggah dengan undang-undang dan bercanggah dengan Islam. Kerana saya kena beritahu, bab kita nak pukul orang, nak tampak orang, bukan kuasa pengawas. Pengawas tak boleh tampak. Kadang-kadang pengawas yang samsir ni tampak budak-budak. Bukan kuasa. Bukan kuasa cikgu. Cikgu pun tak boleh tampak anak murid. Ya. Sebab tu kita tengok baru kes baru ni, cikgu tampak sampai lebam. Sebab cikgu dia tak faham bahawa tampak anak murid ini perlu kepada izin ibu bapa. Kita tak ada kata zaman dulu boleh tampak anak murid. Zaman dulu ayah dan mak ni bila serah anak murid, anak dia kepada cikgu, dia serah sekali hendak tampak-tampak lah. Tetapi zaman sekarang ni ayah dan mak dia serah hanya untuk mengajar sahaja. Dia tak kata suruh tampak anak saya. Sebab tu bila dia tak suruh cikgu tampak, dia main lawan cikgu. Orang kata apa ni, pak tak hormat cikgu. Bukan pak tak hormat cikgu, tapi dia tak bagi izin. Sebab nak tampak anak murid ni perlu kepada satu keizinan, perlu kepada satu kontrak. Makna cikgu tu dia dapat surat, tapi tampar pun dia ada guideline dia. Bukan tampak sampai ke lebam. So jangan melihat pendidikan zaman sekarang ni kepada pendidikan zaman dulu. Dan sabit secara hadis sahih, secara datanya Rasulullah ma daraba ahadan wala syatama ahadan. Rasulullah kata Ibnu Umar tak pernah pun tampak anak murid dia. So ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ustaz, jangan kita nak didik, perlu kepada satu perancangan, perlu kepada pendidikan yang lebih luas. Kalau kita nak rotan, perlu kepada izin ibu bapa. Tak boleh tanpa sebab geram saja pi pelepas. Itu cikgu. Begitu saya nak terangkan, suami tak boleh tampak isteri. Melainkan tamparan itu tamparan manja. Wadribuhun tu kata ulama tamparan manja, macam kita melawak. Macam tu. Bukan perderah sampai lebam tu. Yang tu adalah satu perkara yang haram. Sebab itu kita melihat Rasulullah tidak pernah tampak isteri dia. Tapi tak solat Ustaz, tampar je lah. Hatta kepada solat, kalau dia tak solat pun tak boleh tampak isterinya. Kerana itu hubungannya dengan Allah. Dia boleh nasihat saja. Dia boleh nasihat saja. Sebab tu sekali kita bincang tadi, saya cuba bawa satu, bukan pemikiran, satu minda yang perlu kita ubah. Bila dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mendidik anak umur 7 tahun sembahyang, bila umur 10 tahun kalau tak sembahyang kita pukul dia. Bila kita baca tafsiran ulama di antara Imam Syaukani, dia menafsirkan pukul itu bukan pukul hakiki. Sebab yang pertama, anak itu tidak wajib sembahyang. Jadi macam mana syariat menghukum kepada orang yang tidak wajib? Seperti hayawan tak sembahyang. Macam mana kita
nak pukul dia. Pergi kata pukul tak ada masalah lah, dia nak berjalan. Tapi maksud wadribuhun itu adalah maksud dia metafora. Kalau nak pukul-pukulan manja. Bukan kebiah, orang kena kata kebiah. Kebiah tu lekat apa ada balun tu. Tak boleh. Bukan maksud kita penampang. Hanya gempak saja. Tu bahasa keras tu. Orang tampak macam tu, tapi bukan tampak kena badan. Denda boleh tak denda? Denda apa-apa denda yang mana sesuai, tetapi tidak boleh kita pukul macam tu. Mudarat lah. Sebab itu kita kena faham syariat ini perlu diikat dengan kaedah. Dan apabila kita tengok macam tu, kadang-kadang kita pukul budak-budak. Kesian dia budak-budak tu. Sampai puasa pun kita pukul sebab dia tak puasa. Kerana kita salah faham kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, wadribuhun tu kita faham dalam bentuk hakiki. Tetapi perlu difahami, setiap hadis itu perlu dibaca dengan kaedah usul. Kaedah usul menyatakan tidak ada hukuman ke atas mereka yang tidak mukallaf. Budak-budak tidak mukallaf. So, macam mana kita nak hukumnya dengan rotan? Begitu saya katakan, bukan tidak boleh rotan secara umum atau mutlak, tetapi perlu kepada guideline supaya tidak ada penyalahgunaan. Maksud dia ibu kadang-kadang cubit anak sampai lebam-lebam. Lepas tu kena pergi klinik pula. Kan itu satu benda yang kerja tak betul. So ini di antara benda yang perlu saya nak ubah pada hari ini. Kita sama-sama ubah bahawa minda buli adalah minda terlarang secara syariat, secara qat'i. Daripada 7 malapetaka langit sampai ke bumi ini, pengharaman buli ke atas semua makhluk, bukan sahaja kepada manusia, kepada semua makhluk. Dan Al-Imam Bukhari dalam sahihnya meletakkan satu bab, babu rahmatin nasi wal bahaim. Bab sayang semua manusia termasuk orang bukan Islam dan semua binatang. Dan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu adalah bab sayang kepada anjing, iaitu seorang lelaki yang tolong anjing tu. Sampai tahap haiwan pun kita kena sayang juga. Rasulullah mula-mula nak bunuh anjing. Tetapi diwahyukan kepadanya anjing itu adalah satu populasi, satu bangsa. Betul Rasul bersabda, lau annal khilabah ummatu minal umam la amartu biqatliha. Kalau dia bukan satu umat, aku akan bunuh dia. Tapi kena rahmah. Dan ulama Syafi'i mengarang satu kitab yang bertajuk Kelebihan Anjing ke Atas Pendosa. Dan menyatakan anjing ini walaupun kita tak boleh jaga dia secara am, tetapi dia makhluk yang sangat baik, yang sangat ingat jasa tuan dia. Tak macam manusia. Ini kan pula manusia, Zai. Ini tapi kan pula tadi manusia. Ustaz sebut pasal buli fizikal lah. Kita tampar, cubit, rotan apa semua ni kan. Tapi ada juga soalan kawan kita ni, apakah buli membawa maksud sentuhan fizikal? Bagaimana pula buli melalui kata-kata, ejekan dan ini boleh dikenakan kalau orang tu, kalau dari segi sejarah Islam, bila Bilal dikutuk hitam, maka sahabat itu dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu ni ada panggil jahiliyah, itu dipanggil at-ta'zir bisyatam. Dalam undang-undang syariat Islam dia ada satu bab hukuman dengan hakim boleh mencela orang yang melakukan kesalahan walaupun tak sentuh. Dia kata, kamu ni dajjal. So, contoh dia. Ni contoh. Kena tu dia ni. Kamu ni Jebon. Jebon tu bukan James Bond. Orang luar Kedah dia salah faham. Bila kita sebut Jebon, dia kata aku ni James Bond. Jebon tu binatang yang jahat. Itu kena faham tu. Bila tu dalam terawih tu. Jebon. Orang salah faham dia Jebon tu adalah binatang yang jahat. Jadi buli termasuk dalam ejekan. Kadang-kadang ada orang dalam psikologi dia, katalah dia badan besar sampai dia rasa stres, dia terpaksa membuat pembedahan untuk buang dia punya lemak dia sebab dia dibuli. Kalau kita tengok dulu, saya tengok filem yang dibuat oleh Afrin Shauqi, sangat bagus, tajuk dia Buli. Dan itu menggambarkan bagaimana orang yang tertentu tu dibuli dengan perkataan kamu gemuk. Akhirnya dia kadang-kadang nak cucuk badan dia, dan itu kita kesan. Orang yang sebenarnya yang kata kepada orang dia akan lupa. Tapi orang yang kena tu kadang-kadang setahun 2 tahun dia tidak akan lupa lagi. Maknanya inilah kesan daripada buli. Sebenarnya apa punca buli ni, Ustaz? Orang nak buli ni seronok-seronok ke sebab apa? Tapi selepas ni, Ustaz. Lepas ni. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Muhasabah diri, siapa yang pernah kena buli, mungkin ada sebab itu. Okey, kita berehat seketika, kembali Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya ingat lagi kat sekolah, Ustaz, bila saya pernah kena buli tiup. Masa. Tiup lampu, Ustaz. Tiup lampu sampai padam. Kita cerita sikit. Ustaz, apa tu pernah lihat orang kena buli kat sekolah macam mana, Ustaz, bentuk dia? Ada kena cuci stokin ke? Dia punya tu, cuci
Aduh. Tapi itu tak patutlah. Tapi sahabat kita nak tanya satu soalan. Apakah buli dan dera itu mempunyai maksud yang sama disebabkan kemarahan yang datangnya dari bisikan syaitan, Ustaz? Betul. Buli dan dera adalah... Tadi kita sebut buli sama dan ragging. Ragging itu bahasa Inggeris kita guna. Ragging orang. Ini merupakan salah satu bisikan syaitan dan nafsu. Yang mana kita tahu buli ini dan dera datang daripada yang pertama, marhalah marah. Sebab tu Rasulullah tak bagi orang marah. Sebab marah itu ada lambang kepada ketidakbahagiaan. Orang buli orang dia tak bahagia sebenarnya. Sebab bila dia tak bahagia, dia nak buli orang. Maka Rasulullah kata, la taghdab. Jangan marah. Dan bila seorang tu marah, dia bawa kepada dendam. Dia tak akan dendam, melainkan kita marah pada seseorang. So, bila kita dendam, dia akan bawa kepada emosi. Bila emosi akan bawa kepada tindakan. Ini yang dipanggil NLP. Linguistic program. So minda kita ni dia ada reaksi tau. Bila inta marah, dia akan bawa pada emosi. Emosi akan bawa pada tindakan. Ataupun tindakan bawa pada emosi, emosi bawa pada minda. So minda orang yang buli ni sangat suka marah orang. Dia tak ada. Jarang kita buli orang yang baik-baik. Tak jumpa lah. Jadi kita tengok di sekolah, pengalaman lah. Kalau dai pun kena buli. Saya ni sebab saya ni gangster aja. Orang tak boleh nak buli kan. Tapi alhamdulillah saya dah tinggal dah tu. Ni geng-geng gila-gila remaja ni. Roy, Farouk apa semua tu. Jadi tapi apa nama dia, minda-minda mereka ni adalah minda ingin berkuasa. Yang dipanggil hubbu saitarah. Bila kita suka berkuasa, bila dia macam buaya tau. Minda buaya. Buaya ni sama-sama dia dah bergaduh. Bila buaya lain kacau dia punya lubuk dia. Sebab tu kadang-kadang kita pergi sungai berperang ekor ni apa? Sebab dia ada minda untuk saitarah. Saitarah ni maksud dia saya mesti menguasai seseorang. Jadi minda ini yang ditolak dalam Islam. Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memerintahkan aku supaya kamu semua tawaduk hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Jangan sampai orang tu buli orang lain. Jangan sampai orang lain menzalimi orang lain. Sebab itu kita melihat Rasulullah bersabda dalam rumah tangga. Siapa orang yang terbaik? Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang terbaik untuk keluarga aku. Sebab tak nak ada minda buli isteri. Buli adalah satu, ada intention. Yang pertama, dia ada rukunnya. Yang pertama, niat yang tidak baik. Kalau kita latih anak kita cuci, tandas, buat kerja rumah, itu bukan buli, itu latihan. Okey. Jadi yang membezakan latihan dengan buli adalah niat kita, intention. Dan intention ini dapat dilihat oleh gaya tindakan. Makna dia tidak ada cedera, kemudian tidak ada cercaan. Ini kalau cerita filem ni keluar semua lahabah. Dia maki. Yang tu kita tak mau macam tu. Jadi kita tengok contohnya pengakap, aktiviti di sekolah. Ada kes-kes pembulian dera secara mulut. Wei Bahlul. Itu kita pernah dengar. Dia maki Samdul tu sampai orang tu tertekan. Dan budaya-budaya ni sama ada di mana-mana tempat, kena kita hentikan budaya caci maki. Walaupun kita kata orang dulu boleh, kita tidak boleh berhukum dengan tindakan orang yang salah. Pelajaran daripada benda yang betul, bukan daripada yang salah. Yang salah kita nak ikut buat apa? Kita diberi minda untuk mencari kebenaran. Jadi kalau orang dulu buat salah, kita perbetulkan. Ini yang dikatakan budaya jahiliyah. Kita tak nak membawa buli ni, dia budaya jahiliyah. Sehingga Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Sebenarnya itu kata-kata jahiliyah. Cuma Rasulullah ubah mafhum dia, konsep dia. Orang dulu tolong kawan kamu yang zalim dan dizalimi. Kalau dai zalim pun saya kena tolong, buat zalim lagi. Kemudian kata-kata itu Rasulullah ubah. Tolong orang zalim tu bukan dengan cara kita buat zalim, dengan cara kita genggam kezaliman dia. Bukan tolong dia buat jahat. Jadi kalau kita baca sejarah adabnya, perkataan itu memang masyhur di kalangan orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah hanya ubah makna yang baru. Perkataan yang kekal tapi makna yang baru. Ini menunjukkan bahawa proses untuk membuang penyakit sombong dan ego itu adalah kewajipan syar'i. Makna ibu bapa dan guru, selain daripada ilmu pendidikan yang disebut sebagai riayah, kita ada dua. Riayah maksud dia kita beli baju, kita beli makanan, kita suruh dia sukan, itu dia panggil riayah. Okey. Yang kedua, ada tarbiyah. Tarbiyah ni adalah untuk mendidik dia jadi orang baik. So ibu bapa kita di Malaysia kebanyakan riayah berjaya.
Mana kita bagi dia kereta, kita bagi dia rumah. Baru kita tengok ada seorang artis, subhanallah, bagi kereta emas pada anak dia. Mana dia itu dipanggil riayah. Jadi kita ucap syabas, tak ada masalah apa. Tetapi janib tarbiyah. Ini yang mungkin saya sendiri, tuan-tuan dan perempuan, kita nak didik susah sikit. Sebab nak didik manusia bukan 2 hari. Bukan kita hantar PKM, balik-balik, oh ayah, saya jadi baik dah. Ataupun dengan sijil. Sijil apa? Sijil telah lulus menjadi orang baik. Tak ada. Kadang-kadang pendidikan tu 20 tahun. 30 tahun. Kata ulama, saya nak didik jiwa saya 20 tahun. So pendidikan ini, ibu bapa dan guru kena cek. Dia ni ada tak sifat sombong? Ada tak sifat nak bully budak-budak? So dengan firasat daripada guru dan ayah ni, kalau dia tengok ada perangai macam tu, dia kena didik dan tarbiyah sampai dia tawaduk. Macam mana? Dia kena berkhidmat kepada orang. Kalau tetamu main rumah, dia yang serve. Kalau pergi sekolah, cikgu suruh dia orang kata hormat orang dan sebagainya. Latihan-latihan sehingga dia tahu, oh rupanya hubungan kita ni kena sayang kawan-kawan, bukan bully kawan-kawan. So ini juga kewajipan guru memerhatikan anak murid. Ada tak perangai Fir'aun dalam jiwa dia? Perangai Fir'aun? Fir'aun. Tapi biasa Ustaz, orang yang kena bully ni, dia ada sejarah kena bully juga. Orang betul. yang membuli, dia ada sejarah kena bully. Betul. Sebab itu kita kena rawat kena bully ini dengan kasih sayang. Kalau kita rawat dengan dendam dia tidak ada satu penyelesaian. Jadi mungkin ini punca dia Ustaz sebab dia api. So kalau kita api dengan api, dia membakar. So api kena dengan air. Itu pun standar orang tua ada api, air, angin semua. So kita tidak boleh merawat dendam dengan dendam, tetapi merawat dendam dengan kita membesarkan kasih sayang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia didik Abu Bakar. Abu Bakar ni ada sifat marah sikit pada seorang sahabat. Dia bagi bantuan, tiba-tiba sahabat tu fitnah Sayyidina Aisyah berzina. Allah. Jadi Abu Bakar marah, aku tak nak bantu dia. Allah Taala bukan tegur orang tu, tegur Abu Bakar. Allah Taala kata apa? Atuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Kamu tak maukah kalau kamu sedekah dekat dia juga, walaupun dia buat jahat kepada kamu, Allah Taala ampunkan dosa kamu. Jadi pendidikan ini mesti otherwise, mesti lawan. Jangan kita follow. Sebab nafsu kalau kita follow, kita akan rosak. So siapa yang dibuli, jangan bully orang. Itu cara dia. Baik. Jadi maknanya Ustaz, benda-benda itu di antara punca-punca. Dan ada satu lagi Ustaz, mungkin menjadi salah satu punca daripada bully ni. Sahabat kita nak tanya satu soalan bersama dengan Zuhara. Adakah silakan gejala bully masa kini lahir daripada pengaruh media sosial, filem-filem dan rancangan televisyen yang sering memaparkan aksi ganas seperti bergaduh, mencuri pontian sekolah dan berlagak samsing yang menjadi ikutan pada generasi masa kini Ustaz? Sudah tentu tak dinafikan. Di Korea Selatan, orang kan suka tengok gambar Korea. Saya pun tak tengok, cuba kita baca falsafah dia. Orang Korea ni bukan baik, tetapi dia nak ubah masyarakat Korea jadi baik. Dia buat filem-filem yang nampak orang Korea baik. Akhirnya masyarakat Korea tengok, rupanya baik ni bagus. Sebab manusia ni dididik dengan melihat. Sebab dengan melihat dia menghasilkan minda. Minda menghasilkan emosi, emosi menghasilkan tindakan. So kita di Malaysia ni, masyarakat kita baik sebenarnya. Tak bully orang, tetapi bila tengok gambar-gambar bully orang, terus nak jadi bully orang. So sebab itu untuk kita nak buat kawalan mesti ada panduan. Kanak-kanak berapa tahun kena lihat. Kalau gambar gangster-gangster ni, kalau budak 8 tahun tengok, nanti dia bully adik dia. Adik dia angkut, dia sakat, dia letak dekat dinding, tak pasal-pasal. Jadi pendidikan melihat ini adalah satu pendidikan yang sangat penting, kerana mata ini adalah postman. So mata ini perlu dijaga, kerana yang merosakkan kehidupan ini adalah mata. Kullul hawadithi mabdaha minan nazar. Kata penyair, semua benda-benda yang berlaku kerosakan ini bermula daripada pandangan. So televisyen, media sebenarnya adalah satu rukun kepada pembentukan negara. Kalau kajian di Amerika, ya, media sosial ini rukun negara yang ketiga. So, ya, sebab media sosial ni yang akan, kalau kita nak bagi hancur negara pun media sosial. Kalau kita nak bagi berita palsu pun media sosial. So, media sosial mesti mempunyai satu kesedaran, kesedaran untuk mendidik manusia, bukan hanya untuk mencari kewangan. Sebab kita tahu dalam filem ni dia ada tiga akidah. Dia mesti ada seksual, dia mesti ada humor, dia mesti ada jenayah untuk dia lakukan dia punya filem dia. Sebab tu dalam filem yang berjaya dia ada gelak sikit, kemudian ada jenayah sikit, kemudian dia ada seksual ranjang. So benda ni yang kita kena ubah mazhab ni. Macam mana kita sebab tiga ni masih ada dalam kepala otak pula, dalam pemikiran-pemikiran orang yang buat filem. Sebab tu filem-filem kalau tak ada adegan ranjang,
macam tak sah filem tu. Dia mesti nak ada otak hati juga. Jadi kena peluk-peluk. Kak, tapi saya nak fikir juga. Kalau lah boleh peluk, saya pun nak peluk juga. Sebab bila kita peluk dalam filem tak kena tangkap. Tangkap kalau. So, kita kena ubah minda tu supaya didik manusia. Boleh tak kita buat filem yang berakhlak baik tetapi sambutan tu tinggi? Ini kita kena ubah. Jadi manusia dia akan lihat pada penglihatan. Jadi dia menghasilkan minda dan minda menghasilkan emosi. Macam kita tengok gambar lawak, kita akan gelak sebab emosi kita gelak. Tengok cerita hantu, kita tutup muka. So budak-budak kadang-kadang dia telah masuk ke dalam mindanya dan akhirnya dia bully orang bukan kerana dia tahu bully itu salah, tapi dia ingin mencuba. Macam kalau kita tengok di filem-filem di luar sana di negara Arab, Ustaz, Betul. mereka buat filem ni tak ada pun unsur gaduh-gaduh apa semua, tapi mendapat award antara terbaik di dunia. Sebab mereka telah mengubah ini panggil power of mind. Baik, Ustaz, sahabat kita di talian. Ni orang kuat kita ni. Ustaz. Assalamualaikum. Syekh Omar Abdul Majid. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Fawaz Fazil. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3. Silakan. Ya, soalan saya begini, Ustaz. Ustaz, saya pun kena bully juga dalam keluarga saya. Abang saya pun bully saya. Kadang-kadang saya pun bully adik saya. Panggil abang jumpa saya. Saya bully dia balik. Bully abang saya, bully saya. Saya pula bully adik saya. Di sekolah pun begitu juga. Orang yang senior bully saya. Tapi bila saya jadi senior, saya bully pula orang bawah saya. Orang baru. Jadi soalan saya, Ustaz. Bully zaman dulu tak macam sekarang. Bully dulu tak ada melibatkan kehilangan nyawa, patah dan sebagainya, lebam. Sekarang bully sampai kehilangan nyawa. Jadi soalan saya, Ustaz, apakah kaedah ataupun cara terbaik? Apakah bully dulu dengan bully sekarang ni adakah di dalam Islam dibenarkan ataupun bagaimana, Ustaz, untuk membuli ini ataupun bully cara perkataan, bully cara perbuatan ataupun bully cara yang dikatakan perbuatan yang habis hilang nyawa? Adakah Islam mengalahkan bully ini? Bagaimana cara kaedah terbaik untuk kita bully dulu macam bully sekarang ni? Berbeza terlalu jauh, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab lepas ni, Ustaz. Kita berehat seketika. Bully yang dibenarkan ada ke? Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Orang Islam la yuzlimu wa la yuslimu, tidak menzalimi dan juga tak boleh tengok orang kena zalim. Tapi Ustaz, soalan kita sebentar tadi bersama dengan sahabat pendengar kita ataupun yang hubungi kita sebentar tadi, Ustaz bertanya, ada tak buli-buli yang dibenarkan dalam Islam mungkin? Tak ada. Buli dalam Islam dia macam arak daripada kecil sampai besar. Kerana alif akan berkepada ba. Api yang besar datang daripada api yang kecil. Mu'dhamun nari min mustasghari syarari. Semua api yang besar bermula daripada kecil. Maka ada benda yang sedikit harus macam racun. Sedikit boleh. Tapi buli sedikit pun tak boleh. Sebab itu kita ada lawannya adalah tarbiyah. Mungkin kadang-kadang tarbiyah itu nampak macam buli tetapi dia ada maksud membina. Tapi buli ni maksud adalah meruntuh. Karena ini dipanggil sebagai power of intention. Kuasa niat. So bila kita ada niat nak buli orang, aura-aura kita tak bagus. Sebab tindakan ni dia ada aura dia. Dia ada impak dia. Jadi dia akan memberikan kesan kepada mental, tubuh badan dan juga suluk, gaya hidup seseorang itu. Bila dia terbiasa dengan buli, kalau kadang-kadang anak-anak yang terbiar duduk di kawasan lorong dan sebagainya, mereka menjadi pembuli kerana dia anggap ia satu benda yang sudah menjadi satu kebiasaan. Al-insan ibnu bi'ati. Insan ini anak kepada persekitaran. So bila persekitaran dia, sekolah dia, rumah dia mendidik untuk membuli, akhirnya dia akan membawa kepada generasi gangster seperti yang berlaku dalam negara-negara di luar sana. Negara yang terbina pembinaan masyarakat di atas gangster. Siapa yang jadi gangster, mafia dan seumpama dengan dia, dialah yang paling berkuasa. Tapi dalam Islam kita tidak ada yang dipanggil sebagai hubbu quwwah. Tetapi kita ada yang dipanggil sebagai quwwatul hubb. Kita tak nak satu pembulian, tetapi kita nak kuasa kasih sayang. Oh, terbalik kan? Kita terbalikkan. Sebab kuasa kasih sayang ini akan menjadikan bunga itu mekar. Matahari itu bersinar. Kehidupan orang akan ceria. Namun, suka kepada kekuasaan dan saitarah ini akan
akan menjadikan seorang saja yang tinggi dan orang lain yang bawah. Tetapi kuasa kasih sayang ini menjadikan yang rendah pun tinggi, yang tinggi pun tinggi. Yang menjadikan bos disayangi dan orang bawahan pun disayangi. Yang menjadikan doktor pakar pun sayang dia punya doktor HO dia, doktor HO pun sayang dia. Sekarang yang berlaku sekarang ni tidak berlaku pertukaran kasih sayang. Yang berlaku adalah pertukaran marah dan dendam. Sebab itu kita kena ubah bahawa kehidupan kita ni seperti kata John C. Maxwell, dia kata dalam buku dia Teamwork, ialah if we can laugh together, we can work together. Kalau kita boleh ketawa sekali, kita boleh kerja sekali. So ini di antara metodologi dalam kehidupan. Sebab itu kehidupan Muslim ini tidak boleh menjadikan buli sebagai alat untuk mendidik. Tetapi kena menjadikan tarbiyah untuk mendidik. So tarbiyah ini ada rukun dia. Rukun yang pertama adalah sayang kepada orang yang kita nak didik dia. Hatta kepada mufti. Para mufti, kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, syarat untuk menjadi mufti ayyakuna rahiman bin nas. Pertama, dia kena sayang semua orang. Guru kena sayang. Maksud dia, kata ulama tasawuf, ar-rifqu qabla ta'lim. Sayang anak murid sebelum ajak ilmu kepada dia. Sebab itu pendidikan yang berjaya, pendidikan yang berdiri di atas teras kasih sayang. Barulah pendidikan itu akan meresap ke dalam minda anak murid. Tetapi kalau guru itu passion bully, mentang-mentang dia guru disiplin, watan ada di tangan dia selalu, boleh bukan dalam pengawatan, tapi kerja dia, aku ni dah hati orang nampak. Jadi kita tak mau rekod dia di sekolah penuh dengan tamparan anak murid. Itu tidak berjaya. Sebab itu saya terpegur dengan tafsiran ulama tasawuf. Iman yang kuat bukan dengan tangan, bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Sebab kita boleh ubah kemungkaran dengan hati, itulah yang terbaik. Kita beri contohlah. Bila seorang soleh masuk dalam satu bilik, kita tengah sokok. Masuk, terus kita malu kepada dia, kita berhenti sokok. Itu iman yang kuat. Tak tutup aurat tu, dia cover, Ustaz. Ya, dia cover. Tapi kalau kita perlu kepada bercakap, dan kita perlu menggunakan tangan, maksud kita punya iman tak apa kuat, sebab orang tak takut dengan aura kita. Sebab tu wadzalika adhafu iman. Sebagai ulama tasawuf dia kata apa? Yang tak kuat itu tangan dan kuasa, sebab kita nak ubah orang tu kena guna mulut atau kuasa. Adapun iman yang kuat, hanya kita meletakkan tubuh kita dan senyuman kita, orang akan jadi baik. Ustaz datang. Nampak tak? So tafsiran ni tidaklah bercanggah dengan tafsiran yang satu lagi. Cuma saya nak bagi tahu bahawa pendidikan ini dia bukan satu benda yang dibayangkan oleh orang yang zalim, oleh orang yang kaki buli. Dengan dia kata, kalau aku tak buat macam ni, dia tidak akan orang apa berubah. Boleh kita keras, tetapi dia mesti ada guideline. Jangan sampai mencederakannya. Sebab tu Rasul kata, kalau tampak ghairu mubarrah, jangan sampai mencederakannya. Baik. Secara pastinya di zaman Rasulullah SAW, pendidikan budi tidak ada dan diharamkan 100%. Baik Ustaz, saya suka kata-kata Ustaz tadi, iaitu kaitan dengan jangan sayangkan kekuatan tapi kuatkan kasih sayang. Sahabat kita nak tanya satu soalan Ustaz. Tadi Ustaz cerita pasal ibu dan ayah. Soalannya adalah, ada ibu bapa yang suka membuli anak-anak kecil mereka dengan tujuan suka-suka, sehingga anak-anak itu menangis dan stres. Adakah perbuatan tersebut boleh mengakibatkan anak-anak tersebut akan menjadi pembuli bila dewasa nanti? Ia juga boleh membawa. Saya bagi contohlah. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Kalau nak marah anak, jangan marah depan orang. Kerana dia akan meninggalkan kesan dendam kepada ibu bapa. Kalau nak marah anak, marah di belakang tetamu. Dalam bilik lah Ustaz. Makna jangan mengaibkan anak. Itu hak seorang anak. Tapi kadang-kadang ayah ni dia ada kuasa, dia marah anak depan orang. So anak ni dia ada perasaan, sebab perasaan ini dicipta setelah mana kita hidup. Kita ni ada dua, yang dipanggil subconscious brain dan conscious brain. Minda sedar dan minda bawah sedar. Minda sedar ini dia berlaku pada kita umur 7 tahun. Masa tu kita kena semayang. Sebab tu orang budak-budak 6 tahun tak sah semayang dia, sebab dia tidak ada conscious brain. So ini dipanggil minda sedar. Itu pun dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-aqlul muktasabi. Yang kedua nama dia minda bawah sedar, yang kita namakan sebagai al-aqlul daruri. So aqlul daruri ni semua perasaan-perasaan yang ada, sakit, panas, kecil hati. Budak-budak kecil hati tu, kalau tengok budak setahun pun merayu lah. Sebab itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepadanya. Ar-Rahman 'allamal insan 'allamahul bayan. Di antara Allah Ta'ala ajar kepada manusia ni perasaan, sayang, sakit,
lapar itu ilmu-ilmu yang tak perlu pergi sekolah. Memang dia kecil-kecil pun dia lapar, dia tahu dah aku lapar ni. Jadi dengan pengetahuan yang Allah Taala ajarkan kepadanya, dia tahu dia lapar. Dia tahu dia sakit hati, dia tahu dia sedih. So ini dia antara benda-benda yang ibu bapa perlu kepada satu pendidikan yang wa'i. Yang wa'i maksud dia tahu manusia ini dididik dengan ilmu, bukan dididik dengan emosi. Emosi tak menyelesaikan masalah. Ilmu yang akan menjadikan insan itu menjadi insan rabbani, insan kamil, insan yang mahukan mendirikan kebaikan di muka bumi ini, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada manusia dan semua makhluk, iaitu kita namakan dalam istilah tasawuf as-sidqu ma'allah wal khuluqu ma'al makhluk. Jujur dengan Allah dan berbaik dengan semua manusia. Maknanya buli tersebut kita kena ubah kepada tarbiyah. Baik Ustaz, sahabat kita nak bersama dengan Ustaz pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Salam Ustaz dan Naib. Lebih dulu nak ucapkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey Ustaz, soalan saya pagi ini berkenaan buli. Okey. Ini Ustaz, adakah buli ni untuk membalas dendam ke, ataupun perasaan tidak puas hati, ataupun cara nak mengajar supaya kita jadi baik ke, ataupun macam mana ya Ustaz? Kenapa terjadinya buli? Itu saja soalan ni Ustaz ya. Terima kasih. Haji Tukinon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan sangat menarik. Jawab sekarang. Silakan Ustaz. Buli terjadi hasil daripada yang pertama kejahilan terhadap ia merupakan jenayah. Kita tak tahu dia itu jenayah. Yang kedua, kerana kita tidak ada perasaan gerun kepada Allah. Abu Jahal bila nak buli Rasulullah SAW, nak halang Rasulullah sembahyang di Masjidil Haram, turun ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila dia start buli orang, bila dia rasa dia cukup kuat. Tapi dia tak sedar inna ila rabbika ruj'ah. Jadi konsep-konsep budi itu diterangkan dalam surah Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Makna dia orang yang buli orang ni hidayah kurang. Dia tidak faham al-insan ini adalah makhluk yang paling agung di sisi Allah. Hatta kalau dia orang bukan Islam. Boleh tak kita buli orang bukan Islam? Bahkan kata ulama, membuli orang bukan Islam dosa yang lebih besar daripada membuli orang Islam. Oh. Kerana kita contoh kita tidak menunjukkan contoh yang terbaik. Dan mereka di bawah penjagaan kita. Mencuri harta orang bukan Islam lebih dosa besarnya mencuri daripada harta orang Islam. Kerana kita sebagai orang Islam tunjuk kat dia. Mereka golongan yang lemah di bawah payungan kita. Tiba-tiba kita menzalimi mereka. Sebab tu menzalimi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Rasulullah, man qatala mu'ahdan lam yashumma raihatal jannah. Siapa yang buli dan membunuh seorang nyawa orang bukan Islam yang duduk di bawah payungan kita, tak akan cuba syurga. Allah. Masya-Allah. Itu Ustaz. orang bukan Islam. Tapi Tuan Haji Tukinon tadi bagi tahu kita ni ajar dia sikit. Ajar lain. Ajar ialah dalam bentuk mesti ada ilmu. Yang mana kita ada wilayah. Dalam bentuk pengaduan kepada polis, pengaduan kepada ibu bapaknya, bukan kita pergi balas dendam. Sebab itu kalau kita mangsa keluarga yang dibunuh, kita tak boleh pergi bunuh balik pembunuh tu. Dia akan membawa kepada dendam yang tidak akan kehabisan. Tetapi macam mana kita report kat polis dan akan dilaksanakan hukuman bunuh. Tidak boleh keluarga mangsa nak share, kita sendiri yang menguruskan pembunuh tersebut. Akhirnya berlaku dua jenayah. Sebab rawatan tidak boleh dirawat dengan kesalahan. Kencing tidak boleh dibasuh dengan air kencing. So kalau orang tu dibuli, kita buli dia balik, itu kita cara kita basuh air kencing dengan air kencing kita. So perlu kita basuh dengan air mutlak. Tak selesai Ustaz. Betul. Tapi dekat tempat kerja Ustaz, ada ke berlakunya buli? Yalah maklumlah kita kan bayar gaji pekerja kita, boleh je kita nak. Sangat ada. Sebab itu kata Rasulullah, alaikum bima tutiqun. Dalam kamu buat apa yang kamu mampu, dan kepada orang lain kita kena bebankan apa yang mereka mampukan. So kita ada undang-undang pertubuhan pekerja, buruh dan sebagainya untuk melindungi pekerja. Sebab itu kita kerja mesti ada letter offer. Kemudian kita tengok ada kewajipan jam kerja tu pukul berapa, 8 sampai 4.30. Dan bos tak boleh kacau pekerja di luar waktu kerja dia, melainkan dengan izin ataupun dengan overtime. Ada dia punya OT dia, ada pembayaran dia. Tidak boleh menyalahgunakan kuasanya untuk nak bagi pekerjanya tidak ada rehat. Sampai satu Ahad pun masih diganggu. Boleh ganggu tapi bayar. Sebab di luar waktu kewajipan. Jadi sistem kita dengan pekerja tambahan dengan orang gaji,
ia adalah sistem ajir. Dia orang yang kita hire dia. So bila kita hire dia, dia ada rukun dia. Rukun dia adalah pembayaran gaji yang jelas, kerja yang jelas, tidak menzalimi dia, kerana menzalimi pekerja termasuk dalam ayat yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Kita menghalang hak-hak pekerja kita. So ini di antara ayat yang besar untuk menghalang kes-kes buli. Itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim. Dia buli anak yatim ni. Bukan maksud anak yatim saja, semua orang yang lemah, sebab anak yatim tu gambaran kepada manusia yang lemah. Termasuklah OKU. Orang buli OKU. Ya, orang buli orang yang lemah, balu dan seumpama dengannya. Maka ia termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'ami miskin. Dia buli orang miskin pula. Dia tak bagi orang ramai tolong orang miskin. Jadi dia buli orang miskin, dan di antaranya dia buli pekerja. Wa yamna'unal ma'un. Ayat ini adalah satu ayat yang besar di dalam pembinaan ibadah sosial, yang mana zulmun ijtima'i, kezaliman sosial ini diharamkan secara ayat makkiyah, bukan ayat madaniyah. Maknanya ia merupakan satu world view Islam yang tidak boleh dikompromi ataupun dipermudahkan, kerana ia ada bukan ayat madaniyah. Ayat madaniyah ni ayat pelengkap, tapi ayat makkiyah ni ayat universe, dia panggil world view, ayat kepada prinsip Islam yang tidak ada kompromi, baik dengan Islam atau orang Islam atau orang bukan Islam. Mungkin disebabkan ini Ustaz, ada berlaku kes baru-baru ni, disebabkan buli di tempat kerja ni sampai bunuh diri Ustaz. Selepas ni kita jawab. Allah, sehari lepas. Daripada budi hari kita bincang lepas ni. Okey, baik. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Disebabkan kena buli di tempat kerja, ada yang sampai bunuh diri disebabkan tekanan dan stres di tempat kerja. Baik Ustaz, sahabat kita ni ada satu soalan yang menarik bersama dengan Rosdin Samah. Bagaimana dengan kejadian buli hingga menyebabkan mangsa buli bunuh diri? Oh, ini satu gejala yang sangat berbahaya dah. Maknanya buli telah menjadi satu asbab yang membawa seseorang itu melakukan jenayah yang besar. Walaupun orang bunuh diri ni dia tak ada akademik, dah tak ada apa hukuman ke atas dia, tetapi kita kena ingat di akhirat, adakah dia termasuk orang yang dia bunuh diri itu dia sedar, ataupun dia menjadi mangsa tekanan yang masa dia terjun tu dia tak sedar. Dan orang yang sudah tentu menyebabkan orang bunuh diri itu, yang pertama dia mesti dosa besar. Cuma dari sudut hukuman ke atasnya, adakah dia dihukum bunuh? Itu akan disiasatlah. Sebab pembulian ini kalau fizikal, kalau kita buli orang tu sampai mati, dia boleh dibawa juga kepada kes pembunuhan. Oh. Kalau walaupun dia tidak guna pisau, tapi dia tumbuk dada dan seumpama dengannya. So forensik akan mengesahkanlah adakah ia termasuk di dalam pembulian yang membawa kepada pembunuhan. So kalau pembulian di pejabat, kena tengok kes juga. Paling kurang dia mesti dihukum juga, kerana dia menjadi asbab kepada bunuh diri. Kadang-kadang terjun bangunan, kadang-kadang makan pil. Sebab itu sebenarnya ini menggambarkan manusia tidak mengenal manusia. Kita tidak memenuhi kehendak Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Allah yang mencipta, dan ciptaan yang paling penting sekali adalah manusia. Qiraah, pembacaan yang paling agung selepas Al-Quran dan Sunnah adalah membaca manusia. So, pembacaan biologi, psikologi, anatomi manusia ini sangat penting supaya kita tahu manusia ini, kita bercakap supaya dia merasakan dia dihargai dan disayangi, dan dia mempunyai satu nilai yang dia rasa dia adalah insan yang mempunyai tanggungjawab. Jangan sampai dia lost control sampai dia bunuh diri. Itu bermaksud dia sudah merasakan dirinya sudah tidak bernilai. Dan ini berpunca daripada kesalahan mulut. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan kalimah. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin. Allah Taala jadikan percakapan itu seperti pokok. Asluha thabitun wa far'u fis sama. So kalau percakapan kita baik, dia akan membawa kepada pembangunan insan. Namun di pejabat, bila percakapan dan lenggok pembulian berlaku, ini menggambarkan kepada keruntuhan insaniah itu. Bukan keruntuhan manusia, keruntuhan insaniah. Sebab itu kata Muhammad Iqbal, setiap hari manusia bangun tapi kemanusiaan dia tidak bangun.
Kita nak bangkitkan kemanusiaan supaya kita faham kita adalah ejen kepada hadari, bukan kepada badawi. Oh. Badawi ni dia adalah sifat kekerasan. Man bada jafa. Dalam hadis sebut siapa yang badawi dia akan kasar, menjerit. So kita tidak mahu membawa budaya di pejabat, di hospital, di mahkamah, di mana-mana tempat budaya badawi. Kerana budaya ini akan menjadikan kita tidak ketamadunan. Kerah. Hadari adalah satu tuntutan yang menjadikan bahasa kita bahasa yang membina. Yang disebut oleh Rasulullah, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kerana percakapan yang baik adalah membina. Al kalimatul mubli'ah miftahun lil khairat. Kalimah yang cantik itu kunci kepada kebaikan. Okay. So kita melihat pembunuhan diri ini adalah satu kekejaman yang dilakukan kepada mereka yang menjadi mangsa, dan mereka yang terlibat dalam pembulian mesti dihukum. Setelah mana telah dibawa bukti dan seumpama dengan ini. Takkan dia pembunuh diri saja. Kalau pembunuhan diri saja dia ada hukuman yang lain lah. Maknanya dia tak ada hukuman, tapi kalau dia tak mati dia ada akta dalam penal code, iaitu percubaan bunuh diri. Denda RM1,000 dan penjara beberapa bulan. Tapi sekarang ni dia bukan bunuh diri kerana dia saja putus asa daripada kehidupan, tetapi dia dibuli. Puncanya tu Ya, jadi ini di antara juga benda yang perlu diambil berat oleh kerajaan, oleh kementerian, supaya memerhatikan gerak kerja yang ada pengaduan terlampau banyak pembulian di situ. Misalnya di kilang, tempat-tempat kerja yang tough, ya, supaya mereka ini merasakan kehidupan mereka ada value. Kehidupan manusia ni mesti ada value supaya mereka tahu saya ada tanggungjawab untuk memakmurkan, sebab wasta'markum fiha. Kewajipan kita selain daripada beribadat kepada Allah adalah membangunkan dunia dengan pembangunan sosial, industri, pertanian dan semua jenis makna pertanian yang disebut dalam hadis, imatatul adza 'anil tariq, iaitu membuang duri daripada jalan, iaitu menghidupkan sistem fardu kifayah. Bila kita kehilangan satu manusia yang dengan bunuh diri, kita kehilangan orang yang bayar cukai, bayar zakat, kehilangan orang yang menguruskan ekonomi kepada keluarga. Makna dia satu nilai manusia yang mati dalam keadaan sebegitu rupa. Baik. Kesan yang sangat besar pada negara. Orang sebut, saya dapat satu nasihat ni, layan manusia macam manusia, Ustaz. Betul. Jadi maknanya kita janganlah layan manusia tu macam binatang, kan? Binatang pun kena layan baik. Binatang pun kena layan baik. Tak boleh sepak lah. Kita ada undang-undang akta pemeliharaan binatang. Tak boleh. Ada orang buli kucing pun kena tangkap polis. Baik, Ustaz. Sahabat, kita ada satu soalan yang menarik, Ustaz. Kita nak kongsikan. Sahziatul Siddiq, apakah hukumnya jika ibu bapa menegaskan pada anaknya jika dibuli lagi, perlu lawan balik? Jangan biarkan perlu tunjuk aspirasi untuk bertindak. Adakah mengajar begitu tidak berketetapan menurut Islam dan pendidikan untuk bersabar dan mengadu kepada pihak berwajib? Mohon pencerahan Ustaz. Maknanya kita kena lawan balik, Ustaz. Dia jawapannya okey, tetapi kenal detail. Maknanya kalau kita boleh elak daripada lawan balik, kita mengadu kepada cikgu lebih baik. Ini dipanggil dalam ahkam sosial. Dalam buku saya ni, soal remaja, dia ada bab macam mana kita nak dielakkan, mempertahankan diri daripada buli. Jadi bincang pada tahun 2016. Jadi yang pertama kita kena report dulu. Kalau kita boleh lari daripada suasana orang nak buli kita, report kat pengawal, menjerit, kita menjerit dulu. So ibu bapa kena bagi penerangan yang lengkap, takut jadi gangster balik. So cara kita mempertahankan diri ialah kita cuba elak daripada membalas dulu. So kalau tak dapat juga, barulah kita menggunakan ilmu seni. Sebab bagi saya sekarang ini ilmu kesenian mempertahankan diri adalah satu benda yang dituntut. Supaya kita menyediakan payung sebelum hujan. Termasuk wanita kena belajar ilmu mempertahankan diri. Tapi jangan belajar dengan abang-abang, belajar dengan kakak-kakak lah. Abang ni mengorat pula cik tu. So jadi isu lain pula. So di sekolah saya galakkan, kalau cikgu-cikgu dengar di sini, saya galakkan anak-anak perempuan supaya belajar ilmu seni mempertahankan diri. Tak kira lah silat ke taekwondo, silat ke kuntau ke semua belajar. Apa-apa yang boleh dia belajar. Sebab zaman sekarang kita kena tahu, zaman sekarang zaman tak boleh nak elak daripada gejala. So paling kurang dia dapat mempertahankan diri. Dia ada silat sikit, dia buka ke kuda kan. Ni ke kuda pun tak boleh out sana out sini, susah lah. Termasuk kalau bapuk-bapuk pun kita hantar pergi silat. Jadi yang pondan tu akan jadi keras. Ni doa sana out sini, biar sekali. Jadi bila dia masuk silat tu, baru dia jadi kuat sikit. Tetapi jangan salah gunakan. Hanya untuk mempertahankan diri saja. Jangan kita pergi pukul. Maksud kita terang kepada anak kita, jangan pergi serang lah. Hanya mempertahankan diri. Ke kuda je.
Tapi kalau kita terlebih pula, itu kita pula mungkin boleh didakwa. So penerangan kepada anak itu mesti dalam bentuk yang lengkap supaya dia tidak menyalahgunakan keganasan tersebut. Kalau kita tengok falsafah dalam kita silat pun Ustaz, mereka tidak menyerang tapi mempertahankan diri. Itu seni mempertahankan diri. Tapi ada yang belajar silat tu dia terkonfus sikit, patah lagi kawan dia. Okey baik Ustaz, sahabat kita Casey nak tanya satu soalan. Gejala buli di mana-mana. Bagaimana cara terbaik untuk kita mencegahnya? Apakah hukuman setimpal yang patut kita beri pengajaran kepada pembuli? Sudah ada dalam penal kod undang-undang penuh kesaan, dalam akta. Maknanya kita kena report pada balai polis dan benda itu akan didakwa lah. Kita ada forensik untuk kita cek. Sebab itu kena report awal, sebab kadang-kadang kesan luka dah hilang lah, susah pula. So kita kena faham dari sudut dia undang-undang, kita report dan jangan kita bertindak sendirian. Betapa kat bukit macam cerita drama lah, filem-filem betapa nak balas dendam balik, tak apa, itu drama tak apa. Tapi dalam kehidupan kita mesti faham realiti kita. Sebab memahami realiti punca kepada kejayaan. Itu dia punya key dia. Memahami realiti iaitu di sudut budaya, dari segi law, undang-undang dia. Sebab kita tak boleh bertindak di luar undang-undang. Walaupun kita dia betul. Okey? Contoh kita tengok orang tu bawa kereta laju. Kita pergi kejap dia. Nak suruh stop. Dua-dua kena saman. Yang bawa laju pun kena saman, kita hanya nak cegah kemungkaran pun saman. Kita tak boleh. Yang boleh bawa laju tu polis nak kejar dia. Dan kita nak kejar dia, kita pun dianggap sebagai pesalah. Sebab kita kena faham, kita ada undang-undang. So, memahami waqi' yang disebut sebagai idrakul waqi'. Seperti ulama kata apa? Rahimallahu mura'an arafa asrahu wastaqamat tariqatu. Allah merahmati seseorang yang tahu zaman dia. So, zaman kita sekarang ni, perubahan bukan tindakan macam kita tengok cerita Piramli dulu, cerita A.R. Badul, cerita silat sana bila kena buli dia betapa silat balik, balas dendam balik. Itu cerita zaman dulu, mungkin berlaku zaman dulu. Tapi zaman sekarang bukan kita dengan tunjuk hero, kita hanya perlukan laporkan kepada polis dan polis pihak berkuasa akan mengambil tindakan undang-undang. Okey, tadi Ustaz sebut pasal zaman sekarang kan. Kita dah sebut buli secara fizikal, kemudian kita mengherdik orang, menghina orang daripada kata-kata. Tapi sekarang ni Ustaz, bulinya cara lain. Pakai jari je buli Ustaz. Maknanya menaip komen dekat ruang status. Dan kita boleh sebutkan buli cyber ni Ustaz. Ada ke? Betul. Itu dosa lebih besar. Sebab dia meninggalkan kesan yang lebih tajam. Dia lebih tajam daripada lembing. Lembing ni kalau kita pada lempak, kita boleh elak. Tapi kalau banyak sangat, sebab cyber ni bila kita tulis, orang ramai tengok. Kalau dalam lembing pun dia ada syair dia, "Lau kana ramhu wahidan la taqaitu walakinnahu thanin wa thalith." Kalau lembing orang lempak kepada aku, satu lembing aku boleh elak. Tapi 2-3 lembing tak nak elak lah. So jenayah cyber ni lebih teruk daripada 2-3 lembing yang dilontarkan kepada mangsa. Sebab semua orang akan tengok dan lihat. Saya buat salah kepada Aiman. Aiman terus cerita pada semua orang. Itu lebih meninggalkan kesan yang lebih mendalam. Apa salah kalau ada masalah, report lah. Jangan kita... Kesalahan ni sebenarnya di antara benda yang menjadi satu kesalahan kita, benda yang belum dibuktikan di mahkamah kita letak di media. Sebab itu di segi undang, apa yang belum diputuskan oleh hakim, kita tak boleh campur. Jangan kita bincang di media. Kesalahan orang tak boleh dibincangkan di media. Dibincang di mahkamah. Kita fokus apakah kita punya risalah kita, tanggungjawab kita. Ni dua sibuk isu orang. Nak buat apa? Itulah dia panggil buli cyber adalah dosa yang dianggap dosa besar di zaman sekarang ni. Body shaming macam mana Ustaz? Kita menghina rupa paras orang ni. Tapi Ustaz kita nak cerita selepas ni. Lepas ni? Okey, baik. Baik Ustaz, kita dah tamat dari TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan ke mana-mana, kekal setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, hari ini kita membincangkan berkaitan dengan fake bully bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil, iaitu seorang yang ada buku sendiri Ustaz berkaitan dengan remaja ni Ustaz. Yang ini memang saya tulis.
Ada dalam fiqh buli dalam ni. Ada fiqh buli juga dalam ni Ustaz. Muka saya ni. Muka Ustaz tu. Okey, baik. Muka pembuli. Kita nak tahu jugalah, mungkin ada kaitannya buli ni dengan hati Ustaz. Betul. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak ataupun ilmu pentarbiahan, ia melibatkan semua isu hati. Kerana amalan hati ni lebih besar daripada amalan anggota badan. So, bila hati kita sujud kepada Allah, dia tidak akan bangun. Sebab itu perlu kepada hati yang sujud, yang patuh kepada Allah, supaya dia memandang semua makhluk dalam keadaan mereka ni adalah makhluk Allah. Supaya kita dapat berinteraksi dengan menolong mereka, berinteraksi dengan menyantuni mereka. Sebab manusia ini, untuk menjadi sombong sangat mudah. Semua orang boleh menjadi sombong. Orang kaya, orang miskin, orang alim, orang jahil, kanak-kanak, wanita, semua orang boleh sombong. Tetapi untuk menjadi tawaduk itu adalah benda yang sukar. Itu cabaran di zaman moden ini. Maka cabaran zaman kita sekarang ini adalah untuk mentawadukkan diri kita, untuk melembutkan dan mencairkan kekerasan hati kita supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin, Dai, kalau manusia kembali kepada pembentukan jiwa ini, polis pun rehat, tentera pun rehat, semua akan rehat kerana jenayah berkurangan. Walaupun kita ada penjara beratus-ratus juta di sana, kita ada polis 100,000 lebih, tentera 100,000 lebih, bomba ada 15,000, semua anggota-anggota kita ada, itu tak masuk lagi apa nama dia, rela dan seumpama dengan dia. Tetapi yang lebih penting daripada alat-alat ini adalah bagaimana kita nak menyampaikan kepada manusia risalatul qulub, risalah hati ini, yang manusia sekarang ini ketandusan hati untuk mengenal dirinya, supaya dia tahu dirinya adalah untuk berkhidmat kepada orang, bukan memusnahkan orang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik umat adalah untuk memberi manfaat kepada manusia. Memang kita dicipta untuk memberi manfaat. Linnas itu maksud limanfaatin nas. Lam itu dipanggil lam manfaah. Maka kita mesti, saya memberi manfaat kepada manusia. Saya Aiman kena memberi manfaat kepada saya. Saya kena memberi manfaat kepada masyarakat. Manfaat kena beri manfaat kepada kita. Ya, pertukaran ini seperti oksigen dan karbon dioksida ni, seperti kita memberikan karbon dioksida dan tumbuh-tumbuhan memberi oksigen kepada kita, adalah satu rukun dan mekanisme untuk membentuk satu negara yang aman. Kerana negara yang aman tidak boleh dibentuk dalam negara yang bersifat buli. Maka tapi nak membina ini perlu kepada hati-hati yang bersih. Hati-hati telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ni takut kepada Allah, menangis. Sebab itu kata Muhammad Iqbal, salah satu kerosakan ataupun kelemahan pendidikan moden ini ialah mereka tak pandai mengajar manusia menangis. Itu problem dia. Maknanya pokok pangkalnya bergantung kepada hati, berbalik kepada hati balik Ustaz. Betul. Baik Ustaz, saya ada satu soalan yang mana biasanya kalau kita sebut pasal buli ni Ustaz, kadang-kadang kita bila tengok orang kena buli ni, dia ambil telefon, diviralkan. Oh, ada orang kena buli. Tapi kita jawab lepas ni Ustaz. Betul. Sebab sahabat kita dah masuk di talian nak tanya satu soalan ni. Siti Rohani, orang hebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Silakan puan, lama tak dengar suara puan ni. Selamat Hari Raya, minta maaf lahir batin, tak sempat lah nak buat panggilan ni. Lagipun hari tu ulangan aja semua kan. Ya. Ini dengan tajuk buli. Ya. Ini mewakili semua para isteri ni, para isteri yang nak bertanya ni. Oh, dia dapat izin tak? Dia dapat izin tak? Dapat izin satu Malaysia. Berdosa tak kalau isteri buli suami sebab suami tu tak nak solat? Jadi macam mana caranya nak pujuk suami sebab dah buat secara baik, secara lembut pun tak buat solat juga, dan kita buli tak nak tidur dengan dia. Dah dosakah isteri-isteri kalau buat begitu? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya menjawab mewakili semua suami pula. Ustaz kena buli pasal pinggan tak Ustaz? Tak ada. Alhamdulillah. Saya malas. Okey, baik Ustaz, silakan. Jadi jawapannya haram dan salah. Membuli suami disebabkan dia tak semayang, itu dia dengan Allah. Tugas kita adalah balag, menyampaikan dan nasihat suami saja. Tak boleh tengking suami, tak boleh tambah tinggi tempat tidur. Itu adalah hak dia.
Sebab itu kena faham isu sembahyang, isu dia dengan Allah, maka kita nasihat dia, bukan kita bully dia. Tanggungjawab kita lah. Kita nasihat dia. Nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So kita nasihat dengan baik. Dan dalam kajian menunjukkan berapa ramai isteri telah berdakwah kepada suami. Hakadha alamatni zaujati, dalam buku menyebut inilah isteri-isteriku yang mengajar aku, bukan membuli aku. So kalimah ta'lim ini digunakan oleh Al-Quran. Allamal insan. Allah Taala tak bully manusia, tapi Allah Taala ajar manusia. So sebagai isteri, memang kita ni ada semangat untuk nak suami kita jadi baik. Tapi pembentukan manusia ni bukan pembentukan senang. Dia memerlukan kepada pemberian nasihat yang baik. Sebab nasihat yang baik akan membuka minda. Tapi kalau puan buat macam tu, itu akan merosakkan hubungan, apa tadi akan bergaduh dan sebagainya. Janganlah kita satu kesalahan kita rawat dengan kesalahan-kesalahan yang lain. So jawapannya tidak dengan suami, baik dengan suami. Boleh tengok orang yang sembahyang ni baik, tidaklah samsing. Ini makin sembahyang makin samsing. Itu masalah. Itu kewajipan kita, jangan Betul. ditinggalkan. Baik Ustaz, kadang-kadang bila mana situasi kita tengok orang kena bully Ustaz, kita ambil telefon, kita buat video dan kita tularkan Ustaz. Jadi sebenarnya orang yang tengok orang lain kena bully ni, apa tanggungjawab dia Ustaz? Saya tak berkenan sangat tular-tular ni, sebab kadang-kadang dia membawa kepada penyakit-penyakit yang lain. Yang terbaik adalah kita cegah. Sekarang tu juga kita masuk campur dan selesaikan. Okey, kalau kita tengok negara Arab bagus, dia kalau tengok orang bergaduh, dia selesaikan lah tu juga. Sebab bila tular satu dunia tahu. Sebab dia boleh selesai dengan report polis, kita call polis, biar polis yang selesaikan. Saya tak suka satu benda yang sekarang ni semua benda diselesaikan dengan viral. Kerana ada kebaikan tapi keburukan dia makin banyak. Sebab kita menghukum seseorang itu sebelum dihukum di mahkamah. Sebab kita kena tahu manusia bukan qadi. Qadi itu ada tempat dia. So kalau kita menghukum dia dengan memviralkan, itu satu benda yang saya rasa tidak mendatangkan banyak kebaikan. Walaupun ada kebaikan, tetapi kalau boleh kalau dalam keadaan jenayah saja. Jenayah yang kita tidak mampu orang tu tembak-tembakan, yang perlukan kepada bukti, itu okey. Tetapi kalau bergaduh suami isteri, kita nak tularkan, kadang-kadang tarik rambut je, itu dia selesai di mahkamah. Tapi itu sebab kita kena, otak kita ada, kita timbang. Kita pun kadang bergaduh juga. So kalau orang ambil gambar kita macam mana. So kadang-kadang bukan setakat bergaduh, aksiden, semua orang main bukan nak tolong, nak ambil gambar. Ini adalah pekerjaan yang lebih rendah daripada pekerjaan hayawan. So kita tidak boleh menjadikan isu manusia untuk menaikkan itu, niat kita untuk menaikkan viewer kita. Itu kesalahan. Maksudnya tengok orang kena bully, yang paling penting kita kena cegah. Kita kena cegah. Dalam buku saya sebut, bila kita tengok apa kes bully, apa kita kena buat, kita cegah kemungkaran. Fal yughayyir. Bukan kita pergi ambil gambar, tetapi kita ubah. Jangan bergaduh. Orang dulu lebih faham. Orang dulu kalau kita tengok bergaduh, mereka selesaikan lah tu juga. Settle habis kat situ. Kita tak selesai, tahu tak habis. Sebab kita tak nak selesai. Kita nak lebih kurang memfamouskan pelaku jahat dan memfamouskan kita punya kita punya gambar kita lah di social media. Sebab zaman sekarang ni dipanggil creative chaos. Semua orang kreatif untuk merosakkan. Jadi apa jua benda aksi yang boleh menaikkan video aku, kita famous, kita boleh jual barang, kita buat apa saja walaupun kita terhegi-hegi. Itu di antara benda yang kita kena ambil berat. Sahabat kita Ustaz di Facebook, Siti Nurbayah, adakah membuli ini juga boleh dikaitkan dengan perbuatan memeras ugut? Kerana kebiasaan selepas membuli, mangsa buli akan diberi amaran supaya jangan bagi tahu itu dia punya adik-beradik dia. Maksudnya dia memeras ugut supaya dia tidak mereport kepada pihak berkuasa. Tetapi jangan takut, report sahaja. Kerana kalau kita tidak report, menyebabkan dia akan melakukan buli kepada orang lain. Sebab itu budaya pembulian ini perlu diperhatikan sejak daripada di rumah. Sebab dia bukan ada di sekolah, dia ada dalam jiwa seorang kanak-kanak. Bila jiwa ini tak dirawat daripada awal, tak dikaunselingkan, akhirnya dia akan merebak kepada masyarakat. Dia jadi pemimpin, dia buli rakyat. Sebab apa dia terbiasa dia buli rakyat? Dia jadi imam masjid pun dia buli orang. Contohnya. So ini adalah penyakit yang mana perlu dirawat. Kata ulama Ahjuddin Abdul Salam, kalau kita dapati pada kanak-kanak itu, mana satu manusia itu dia ada penyakit yang bermasalah, kita wajib rawat dia. Rawat dengan apa? Ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah, biar dia kenal masjid, biar dia kenal alam, dia kenal Allah Ta'ala, maka dia mengubah diri dia menjadi baik.
Baik Ustaz, kalau kita tengok di luar negara, ada di kalangan negara-negara luar sana yang mana Islam ditindas, betul, ditekan dan sebagainya. Adakah ia disebutkan buli juga tapi selepas ini? Baik, para penonton nak tahu jawapannya, kekal terus bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Islam ditindas, ditekan dan diseksa. Adakah ia juga disebutkan sebagai buli, Ustaz? Betul, ini berlaku di zaman Islam dulu, bila seorang wanita zaman sahabat, zaman Rasulullah dibuli oleh orang Yahudi, semua orang tindakan tegas. Itu adalah satu tindakan kerajaan membuli seorang wanita. Begitu di zaman negara Islam, bila seorang wanita ditawan, negara Islam ambil tindakan tegas. Tapi sekarang kita tidak ada kuasa. Bila umat Islam dibuli, dicegah untuk melakukan kebaikan, seperti di Palestin, dihalang untuk semayang, kita tak ada kuasa. Ini kelemahan kita, kelemahan umat Islam yang begitu ketara. Dan perlu kita bersatu padu dalam umat Islam supaya musuh-musuh gerun. Sebenarnya bukan musuh kuat, tetapi ini kata Syekh Ahmad Ghazali, umat Islam itu lemah. Jadi dengan kelemahan umat Islam itu mereka masuk. Kalau kita kuat, dengan air liur kita mampu untuk menenggelamkan Yahudi Zionis. So ini di antara benda yang sebenarnya itu bercanggah dengan PBB. Kalau kita baca misak atau perlembagaan human right yang diletakkan dalam PBB, melakukan keganasan, mencabul hak asasi manusia, itu adalah jenayah. Bukan setakat dalam Islam, tetapi dalam kita kata piagam yang diletakkan oleh PBB sendiri. So mencabul kedaulatan negara dan juga hak manusia daripada semua bentuk hak untuk beribadat dan seumpama dengannya merupakan salah satu jenayah kemanusiaan yang dianggap besar di sisi manusia dan di sisi agama kita. Sebab itu alhamdulillah Islam tidak membalas keganasan dengan keganasan. Kita membalas, kita katakan membawa rahmat. Sebab itu kita tidak ada istilah menawan ataupun menjajah negara. Istilah kita adalah membuka negara. Futuhat, kita namakan sebagai futuhat, kerana itu menunjukkan kepada kita memberi rahmah kepada negara baru, tapi kita tidak menjajah. Seperti mana kata Balqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Penjajah-penjajah ni bila masuk dalam negara orang lain, dia merosakkan. Kita bukan merosakkan, kita membina negara itu. Membina negara itu, Ustaz. Ustaz, balik Kelantan itu berapa jam? Saya dah nak kapal terbang 40 minit lah. Oh dia, sekejap naik kapal terbang tak aci, Ustaz. Tapi nak elak jam. Nah, ni ada juga buli dekat jalan raya ni. Ada Sahabat juga? Kita nak tanya ni, membuli di atas jalan raya merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Mengapa ada pemandu yang suka membuli, dan apakah tindakan awal yang perlu dan patut diambil apabila seorang pengguna jalan raya sedar yang ia sedang dibuli? Betul, kita tengok kadang-kadang tu yang risk. Kadang-kadang membawa kepada kemudaratan, orang lain mati. Dia race, dia sailang. Ada kes dulu di Jalan Duta. Geng dulu orang marah Myvi. Bawa lola. Tetapi ini merupakan sikap yang sama. Bila kita menjadikan jalan raya itu jalan kita. Di sana ada hukum fiqh yang berkaitan dengan undang-undang jalan raya. Di antaranya jalan raya kita kena faham dia adalah hak perkongsian. Al-malul am. Jalan raya dia merupakan harta perkongsian yang semua orang berkongsi untuk menjaga keamanan, bukan nak tunjuk hero. So perlumbaan haram bawa ganah-ganah ni dalam bentuk sailang menyailang orang ni adalah satu jenayah yang berdosa dan satu tindakan yang salah. Kalau kita nak risk, kita pergi Litar lah. So Litar adalah tempat sukan-sukan ekstrim untuk mereka join. Cuma mereka ni tak sonok sebab dia ada baju keselamatan, dia ada keselamatan jalan raya. Jadi mereka ni tak sonok selamat. Mereka ni mempunyai minda yang bermasalah, suka benda yang dipanggil sukan ekstrim yang membahayakan nyawa, dan itu termasuk dalam sukan-sukan yang diharamkan dalam syariat. So sebab itu kita perlu mencegah dalam kita punya GPJ pun dalam pendidikan bawa kaitan mesti dimasukkan elemen-elemen agama, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai rahmah dan nilai-nilai kecantikan. Itu menjaga alam sekitar dalam bentuk jalan raya, sama ada highway ataupun jalan
biasa supaya kita bertanggungjawab ke atas jalan. Kerana setiap benda ada hak dah. Dan jalan raya ada hak yang perlu kita tunaikan supaya tidak berlaku kes-kes kemalangan dan apa-apa yang kita tidak ingini. Ingatlah orang tersayang yang tunggu di kampung. Betul, sebab sana. kita ada undang-undang. Saya nak sebutkan di sini, bagi mereka yang cuai di dalam bawa kereta dan menyebabkan kematian kepada orang lain, sama ada isterinya, penumpangnya, pemboncengnya ataupun orang lain, dia dikenakan kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun dia bebaskan hamba dalam bentuk, tapi benda tu tak ada lagi kajian dalam bentuk detail, iaitu nilai hamba sekarang ni berapa. Kalau nilai hamba tu 10,000, 10,000 tu dia dermakan kepada fuqara atau masukkan kepada lembaga zakat kan, untuk dia distribution. Tapi yang besar itu dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, Ustaz. So kalau dia tak buat, dia akan dihukum pada hari kiamat. So itu orang yang cuai, kerajaan boleh hukum kerana dia cuai dalam undang-undang jalan raya. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita nak tanya satu soalan. Pocot mak engkau cantik. Tu melatah Ustaz. Sahabat kita nak tanya, adakah seorang yang suka menyakat individu yang melatah juga boleh dikategorikan sebagai buli? Ini perlu didetailkan. Kalau dia boleh bawa kepada bahaya, boleh dikategorikan sebagai buli. Tapi kalau dia hanyalah melatah dalam keadaan normal, itu boleh jadi makruh lah, sebab kita macam menjadikan orang itu sebagai alat alat untuk diejek. Sebab manusia ni tidak boleh jadi sebagai alat macam pemanah. Pemanah tu tak apa, kita tembak ada barang, tapi manusia tidak boleh jadi pemanah. Jangan jadikan manusia sebagai alat untuk dijadikan alat yang dipanah. So kita menunjukkan orang melatah, tengok kepada kategori, dan ini berdasarkan kefahaman kita terhadap dia. Kalau setakat dia nak melawak seronok, tapi kalau dia sampai terbuang barang, merosakkan barang di sekeliling, itu boleh menyebabkan kepada kita melakukan benda yang haram. Baik Ustaz, kita nak tanya satu soalan yang menarik ni Ustaz. Apakah perspektif Islam terhadap buli, dan apakah kesan buli terhadap mangsa dan pembuli, daripada Faz Ismail? Ya, daripada awal Rasulullah bersabda, la dhara wala dhira, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan diri orang lain, dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Daripada hadis tersebut menunjukkan kepada kita buli adalah haram secara A to Z, daripada atas ke bawah. Dan kesan kepada buli itu, kesannya kepada mental kebanyakannya, dan kepada maruah kita sendiri. Dalam maqasid syariah kita menjaga maruah, ya. Kita menjaga kemuliaan kita, airdi kita, nama baik kita. Inna amwalakum wa dima'akum adalah wa aradakum haramun, adalah harta, kemuliaan kita, nyawa kita adalah benda yang diharamkan oleh syariat. So kita sebagai insan, kita kena faham, kalau kita seperti mana kalau kita tak mau dihina, begitu juga kita kena buat benda yang sama. Tak ada manusia secara tabiinya suka dibuli dan diperkotak-katikkan. Maka dengan saranan ini kita bergerak di atas nilai kemanusiaan, nilai mahabbah, nilai menghormati, nilai ta'awun, nilai untuk kita membahagiakan orang lain. Saya yakin bila kita mensiadahkan, maksudnya kita meninggikan nilai-nilai yang baik, penyakit-penyakit yang kita bincang pada hari ini lama kelamaan akan ditinggalkan oleh manusia tanpa disedari, insya-Allah. Dan kalau kita lihat dalam bisnes, ada ke buli ni Ustaz? Mungkin di musim-musim perayaan ada yang sudah tentu buli harga, buli bila kita tengok bila tambang dinaikkan, kerajaan pun terpaksa campur tangan. Itu di antara buli-buli yang kita melihat orang yang pandai mengambil kesempatan. Sudahlah kita untung, janganlah terlampau membebankan manusia. Allah Ta'ala merahmati orang yang berniaga, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Orang yang berniaga dia toleransi ketika dijual dan juga membeli. Kita toleransi. Ini yang perlu ada dalam elemen perniagaan, ihsan, rahmah dan toleransi. Orang yang selalu dibuli ni Ustaz, macam mana dia nak comeback balik? Perlu kepada kaunseling, perlu kepada penasihat, perlu kepada murabbi, perlu kepada rukun-rukun ilmu, kesihatan, riadah. Saya teringat pada seorang orang kaya di Amerika dan juga selebriti yang terkenal, iaitu Oprah. Dia bukan mangsa buli, dia mangsa rogoh, lebih besar daripada buli. Tetapi dengan semangat keyakinannya yang tinggi, dia bina kehidupan dia semula menjadi orang yang sangat hebat. Kita tahu dia adalah pengacara yang luar biasa, Oprah. Sekarang adalah billionaire. Dia adalah mangsa rogoh. So perlu kita belajar bahawa apa yang berlaku dalam diri kita ini
adalah satu platform membina kehidupan yang baru. Kalau kita jatuh itu adalah satu tangga untuk kita lompat. Kalau kita tak jatuh, kita tak lompat macam mana. So kita belajar daripada Oprah, walaupun dia orang bukan Islam, tetapi dia mangsa rogol, dia menjadikan kejadian tersebut untuk menjadikan dia lebih hebat dan lebih luar biasa. Baik Ustaz, apakah kesimpulan dan topik pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan fake bully ni? Apa yang boleh kita simpulkan? Ya, saya nak simpulkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan bahawa faraid bully ni warisan bully ini perlu dihapuskan, diistisalkan bahasa Arab. Maksud dihapuskan daripada A to Z. Sama ada di rumah, di sekolah, di pejabat dan dalam bentuk kenegaraan. Dan ia bukan diraikan dalam Islam. Maka gantinya adalah kasih sayang, toleransi, kerjasama, kita menolong di antara satu sama lain untuk menggantikan penyakit-penyakit penyakit bully ini. Selagi bully ini menjadi satu kehidupan anak-anak muda ataupun orang yang ada kuasa, akhirnya negara ini akan hancur. Bukan dihancurkan oleh musuh, dihancurkan oleh kita sendiri. So kehancuran negara ini boleh dihancurkan oleh musuh ataupun dapat dihancurkan oleh anak-anak kita sendiri dalam bentuk konsep pembulian. Maju negara dengan kasih sayang, bukan maju negara dengan pembulian. Maksudnya kita hapuskan terlebih awal bully ini daripada rumah, Ustaz. Betul. Baik. Kita dah sampai ke akhir rancangan. Mungkin Ustaz boleh ketuai bacaan doa kita, Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah Tuhanku, berilah hati kami yang baik ya Allah. Hindarilah daripada penyakit sombong, penyakit-penyakit yang suka membuli orang ya Allah. Jadikanlah rakyat Malaysia ini rakyat yang rahmah, berkasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikanlah diri kita ini orang yang menyayangi dan juga disayangi. Baik Ustaz, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama. Dan esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya, moderator Da'i Hadori dan juga panel Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali dengan topik yang cukup menarik iaitu sirah, kisah 25 Rasul Nabi Zakaria alaihi salam. Baik para penonton, saya Da'i Aiman mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Lai dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Terima kasih Da'i. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.